mengajak kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal. Sambutan ini merupakan suatu ekspresi rasa keimanan dan kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Negara Brunei Darussalam telah meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi seperti yang tercatat dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959, diperkuatkan lagi dengan pemasyhuran kemerdekaan negara pada tahun 1984, bila mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wahdaullah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengisytiharkan Melayu Islam Beraja sebagai cara hidup berbangsa, beragama dan bernegara menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Pelbagai inisiatif dilaksanakan dalam usaha menegakkan syiar Islam di negara ini agar lebih kukuh dan berkembang luas. Dari sebuah negara yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja, kini negara Brunei Darussalam dikenali sebagai sebuah negara zikir dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW di negara Brunei Darussalam bermula dengan kedatangan 1 hari bulan Rabiul Awal. Bergemalah seluruh negara dengan lantunan selawat ke atas Nabi Rasul pilihan dengan tumpuan di masjid-masjid utama, surau-surau dan balai-balai ibadat dengan mengadakan majlis zikir maulud selama 12 malam berturut-turut. Kelazimannya di Brunei Darussalam, dikir Syarafil Anam dan dikir Dibai menjadi pilihan untuk dikumandangkan. Dan mengikut giliran yang tertentu. Sekarang perarakan yang diketuai oleh yang dan adalah pasukan yang di belakangnya ialah. Tiba hari kemuncak 12 Rabiul Awal, diadakan pula perhimpunan dan perarakan mengelilingi ibu kota dan pekan di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei Muara, Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin menjadi tumpuan utama perhimpunan dan perarakan. Mengimbau sebelum penukaran nama Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin yang dahulunya dikenali sebagai Padang Besar dan Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan telah mencatat sejarahnya tersendiri menjadi saksi dan lokasi utama acara-acara keraian berlangsung. Menurut catatan, sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW di Brunei Darussalam kali pertamanya berlangsung pada tahun 1953 di zaman pemerintahan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin. Acara yang diadakan turut diserikan dengan beberapa acara sampingan seperti ceramah, selawat dan dikir marhaban. Suatu ketika dahulu, masjid atau balai-balai ibadah bukan sahaja berperanan sebagai rumah ibadah, tetapi dijadikan sebagai pusat ilmu dan pusat perhimpunan masyarakat Islam. Selain itu, sekolah-sekolah juga berperanan dalam sama-sama menyebar dan memberikan acara-acara keagamaan dan sambutan-sambutan hari kebesaran Islam. Rabiul Awal, bulan ketiga dalam takwim Hijrah, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sejak dahulu, masyarakat Islam di negara Brunei Darussalam mengadakan acara kemasyarakatan dan kekeluargaan sebagai mengambil sukut baik. Satu peristiwa yang pasti tidak luput diingatan ialah ketika pembukaan rasmi masjid yang menjadi mercu tanda dan lambang kekukuhan beragama
iaitu Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, apabila bertepatan dengan memperingati bulan kelahiran junjungan besar kita, iaitu 13 Rabiul Awal 1378 bersamaan 26 September 1958. Tarikh majlis perasmian dipilih sebagai tanda sukut ingatan dan mengambil keberkahannya. Majlis yang berlangsung pada hari Jumaat telah disiarkan secara langsung oleh Radio Brunei, yang juga merupakan liputan pertama yang dibuat secara langsung oleh stesen berkenaan sejak ditubuhkan pada tahun 1957. Keterlibatan masyarakat Islam di negara ini dalam sama-sama menghadirkan diri ke perhimpunan tersebut suatu gambaran dalam menzahirkan kecintaan terhadap pemimpin agung. Perarakan Maulud Nabi mengelilingi bandar dan pekan menyuntik semangat kecintaan umat Islam ke atas Nabi Muhammad SAW dengan penyertaan para peserta baik lelaki maupun perempuan. Sesuatu yang menarik perhatian oleh para pesertanya bila mana kegiatan berkenaan dipertandingkan dengan beberapa kriteria. Ini menyuntik lagi semangat bagi peserta-peserta untuk bersungguh-sungguh mempersembahkan perarakan yang sempurna dan terbaik. Ulang tahun keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh semangat, peserta-peserta perarakan mengadakan latihan-latihan perbarisan dan selawat bagi memastikan persembahan dan perbarisan mereka dilakukan dengan seragam dan sempurna. Pemenang perbarisan ditentukan berdasarkan kepada keindahan selawat yang dilantunkan, di samping keseragaman barisan, pakaian dan tak kurang pentingnya spanduk yang merupakan kain rentang yang direka cipta mengikut kreativiti dan bersesuaian dengan tema di mana tertulisnya dengan ayat, kata-kata dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati digamit rindu bila mengenang saat-saat manis menyertai perarakan dengan pakaian satu warna yang agak unik bagi tiap pasukan, dan ada pula mengenakan songkok yang dililit dengan kain satin atau kain ribbon yang berkilat dengan warna yang menyerlah. Kemuncak dari perhimpunan tersebut ialah pengumuman perarakan. Hadiah-hadiah diberikan kepada pemenang di samping sijil-sijil penyertaan kepada pasukan yang menyertai. Perhimpunan utama perarakan Maulud Nabi lazimnya dimulakan di ibu kota pada hari 12 Rabiul Awal. Namun bagi daerah-daerah berlain, tutung dan temburung diadakan pada tarikh-tarikh berasingan. Selain itu, perarakan juga diadakan di Pekan Seria. Raja kita selaku ketua agama tidak kendur-kendurnya menyuntik semangat beragama kepada rakyat baginda dengan keberangkatan baginda pada setiap acara yang dijalankan, menyertai rakyat jelata berhimpun dan mengeplai perarakan. Dengan semangat dan komitmen terhadap pegangan Islam yang tinggi, sambutan Maulud Nabi terus diungkayahkan sebagai dorongan ke arah meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan ummah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Setiap tahun penyertaan perhimpunan dan tinggi, sekolah-sekolah menengah dan rendah, persatuan-persatuan belia, belia-belia masjid dan tidak ketinggalan warga asing yang berada di negara ini. Langkah diatur dengan laungan selawat dan salam buat kekasih Allah, memuji keagungan baginda. Kesempurnaan dan keseragaman perbarisan dinilai sebagai galakan agar rasa kecintaan dan kasih sayang buat junjungan besar sentiasa mekar di hati nurani. Kalau tidak saya silap pada masa itu bahawa
Kalau hal berjalan ni tentu ada polis yang biasanya. Jadi kalau saya melihat ada polis ni, pakaiannya semua hijau. Masa tu berkumpul dia di padang besar tu, dia lagi berkasut. Polis ya. Pakaian, bukan pakaian Melayu, pakaian hijau saja. Cara Melayu, baju semua hijau. Inilah boleh dikatakan polis yang dapat tu. Jalan pun dah dapat, baju pun dah dapat. Cuma selawat sewa tempat orang lain. Jadi apa yang menarik pada itu masa saya sendiri, saya Pangeran Haji Bakar ni memanglah berdekatan dengan saya. Ia bertanya dengan saya, ini hari hujan ni cuy, macam mana? Bagi penambah saya katakan, mesti jalan terus. Hujan dah hujan, jalan terus. Jadi tupi kami tu habis basah. Artinya kekuatan masa tu, oleh sebab cinta kepada Allah, Rasulullah, jadi pengiran pun setuju juga. Dan ada juga bahagian pasukan perempuan masa tu. Artinya hujan ribut pun kami jalan. Mungkin mis kita pun tahu ya tak. Yang akhir-akhir ini pasukan perempuan dah ikut. Mereka terus masuk dalam tahun 80-an mereka itu, lebih kurang. Setelahnya ada barangkali pada masa petua-petua tu. Jadi bini-bini atau perempuan ni masuk ke dewan, ada memberi serahan. Lagi satu, dalam tahun 80-an juga, barulah perkara ni teratur, ada berkumpul di Padang, sebelum berjalan ke sana kembali, membaca marhaban, bikin marhaban. Selepas daripada marhaban, kemudian ada juga yang membuat selawat. Jadi pada masa itulah barulah berjalan mengelilingi bandara. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1995, perarakan perbarisan hanya dihadiri oleh kaum lelaki sahaja, manakala bagi kaum wanita diadakan majlis perhimpunan khas wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai memperingati kelahiran, pengorbanan dan perjuangan besar baginda dalam mengangkat dan memartabatkan wanita. Majlis berkenaan diisi dengan penganugerahan khas wanita berbakti, ceramah khas, forum, persembahan dikir marhaban dan sebagainya. Seperti kelazimannya sepanjang bulan Rabiul Awal, akan berlangsung beberapa kegiatan yang disempurnakan dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ceramah, dikir maulud, tausyih, berzanji dan sebagainya. Majlis tersebut dianjurkan oleh kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, sekolah-sekolah, persatuan-persatuan, takmir masjid dan sebagainya. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma analah wa awlah al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli. Selain dari ceramah dan tazkirah, bacaan rawi atau berzanji juga diperdengarkan yang lebih kepada penceritaan tentang kepribadian dan keluhuran pekerti junjungan kita. Setiap seorang Muslim yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bukan sahaja memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang memuji itu telah memuji Allah Subhanahu wa taala.
Majlis-majlis zikir maulud terus bersemarak sepanjang bulan Rabiul Awal, bila mana kegiatan seumpamanya diadakan oleh masyarakat Brunei, mengadakannya di kediaman persendirian secara bergilir-gilir dengan lantunan dikir Syarafil Anam memecah suasana keheningan malam. Begitu juga dikir di Ba'i bergema merdu dan indah. Selawat dan salam buat junjungan kekasih Allah, semoga syafaat baginda terus melimpah di bumi Darussalam. Telah ditakdirkan Allah, bumi Darussalam berpemerintahan beraja dengan pegangan Islam menjadi pasak kerahmatannya. Itulah kurnia Allah yang sewajarnya disyukuri. Inilah kesempatan terbaik dalam terus memelihara dan mempertahankan kesucian Islam. Atas keberkatannya, Allah sentiasa melindungi dan menaungi negara Brunei Darussalam dengan rahmat keamanan dan kesejahteraan yang berkekalan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu